Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So, ramai yang tertunggu-tunggu perkembangan berkaitan dengan skandal Fashion Valid yang mengalami kerugian puluhan juta sahabat-sahabat semua. Dan hari ini, perkembangan di mahkamah yang dikatakan pengasas Fashion Valid ini telah didakwa pecah amanah dana khazanah dan juga PNB untuk jumlahnya Rm8 juta ringgit. Sebelum saya teruskan, jangan lupa terus support Alright Nopod Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini, sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin membacakan kenyataan media untuk kita semua. Dikatakan Vivi Yusuf, suami didakwa pecah amanah dana khazanah dan PNB Rm8 juta ringgit. Dan hari ini agak mengejutkan ya, rakyat agak sinis ya melihat apabila kedua-dua pengasas Fashion Valid ini hadir ke mahkamah dengan berpakaian mewah, senyum dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat kenyataan media hari ini sahabat semua, pengasas Fashion Valid Sdn Bhd Datin Vivi Yusuf dan suaminya Datuk Fazarudin Shah Anwar didakwa di Mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan pecah amanah dana pelaburan khazanah Nasional Berhad dan Permodalan Nasional Berhad PNB berjumlah Rm8 juta ringgit. Besarnya, banyaknya, ini uang besar sahabat semua. Ini berlaku 6 tahun yang lalu ya. Vivi Yusuf atau nama sebenarnya Vivi Sofinas Yusuf 37 tahun dan Fazarudin 36 tahun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadap mereka dibacakan secara bersama di hadapan Hakim Rosli Ahmad. Mereka didakwa dengan niat bersama sebagai pengarah Fashion Valid Sdn Bhd telah melakukan pecah amanah ke atas dana pelaburan khazanah dan PNB yang diamanahkan kepada mereka dengan membuat pembayaran berjumlah 8 juta ringgit daripada akaun bank milik Syarikat Fashion Valid Sdn Bhd kepada 30 Syarikat 30 Maple Sdn Bhd tanpa kelulusan ahli lembaga pengarah Syarikat Fashion Valid. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Public Bank Berhad, Cawangan Bukit Damansara, 3640 Medan Setia di Plaza Damansara, Bukit Damansara pada 21 Ogos 2018. Pasangan itu dituduh mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan secara ataupun dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan penjara tidak kurang 2 tahun dan maksimum 20 tahun serta dengan sebat dan boleh didenda jika sabit kesalahan. Rosli membenarkan setiap tertuduh diikat jamin ya sebanyak 100.000, maksudnya 200.000 untuk kedua mereka dengan seorang penjamin serta syarat tambahan. Pasangan suami itu perlu melapor diri di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Kuala Lumpur pada hari Minggu pertama, ya pada minggu pertama setiap bulan. Tambah lagi, kedua-dua tertuduh juga boleh menyerahkan pasport kepada mahkamah dan dihalang mengganggu serta mempengaruhi saksi dalam kes ini sehingga kes selesai, kata hakim yang turut menetapkan pada 22 Januari depan 2025 untuk sebutan kes. Itu dia. Jadi terdahulu Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Saharudin Wan Ladin berkata kesalahan itu tidak boleh dijamin, namun kedua-dua tertuduh memberikan kerjasama yang baik kepada ISPRM. Oleh itu, pendakwaan menawarkan jaminan antara 100 hingga 200.000 dengan seorang penjamin bagi setiap tertuduh untuk memastikan kehadiran tertuduh ke mahkamah dan jumlah tersebut sangat munasabah dengan mengambil kira keseriusan kes ini. Jadi kami berhak untuk meminta syarat tambahan dalam kes ini, yaitu kedua-dua tertuduh perlu melaporkan diri di Ibu Pejabat ISPRM Putrajaya sebulan sekali dan pasport diserahkan kepada mahkamah kerana kesalahan ini amat serius dan ada flight risk ataupun melarikan diri. Mereka boleh memohon untuk mendapatkan pasport sementara pada bila-bila masa dengan alasan yang munasabah. Dan kedua-dua tertuduh itu juga dihalang mengganggu serta mempengaruhi saksi ya dalam kes ini kerana kebanyakan saksi terlibat dalam Fashion Valid, kata Wan Saharudin yang juga pengarah bahagian perundangan dan pendakwaan ISPRM. Jadi itu antara perkembangan terkini berkaitan dengan pengasas Fashion Valid yang menghadapi pendakwaan pada awal pagi hari ini, sahabat-sahabat semua.
Dan satu perkembangan yang sama ya berkaitan dengan Fashion Village ini juga, ya, individu luluskan pelaburan Fashion Village masih dipuja. Wow, siapakah yang membuat kenyataan ini? Agak panas kenyataannya sahabat-sahabat semua. Jadi ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Jadi saya ingin membacakan, izinkan saya juga untuk membacakan kenyataan media ini, yaitu bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Permodalan Nasional Berhad PNB, Jalil Rashid, mengkritik sikap tidak bertanggungjawab individu yang meluluskan pelaburan dalam Fashion Village. Jalil yang menyertai PNB kira-kira 18 bulan lepas mereka itu melabur 20 juta ke dalam platform e-dagang tersebut, berkata individu-individu tersebut hingga kini masih dipuja sebagai ikon korporat. Orang yang meluluskan ini masih diagungkan sebagai wira korporat yang dijemput untuk memberikan ceramah tentang maksud kejayaan, katanya. Dan dia juga menambah, ia mencerminkan kegagalan masyarakat karena terus memberikan mereka ruang dan perhatian, katanya dalam satu hantaran di laman X pada 30 Oktober yang lalu. Jalil juga dilihat menyindir pengurus PNB sewaktu pelaburan itu diluluskan pada Mac 2018. Orang yang meluluskan pelaburan masih ada, malah masih menjadi pengurusi sebuah syarikat awam di Malaysia, katanya. Beliau sering mengatakan dirinya berasal daripada keluarga miskin, belajar di bawah cahaya lampu, menjadi akuntan dan tidak hidup bermewah. Tetapi cara beliau menguruskan syarikat seperti sebuah jabatan kebajikan Melayu, didedahkan kebenaran ini, ujarnya tanpa menyebut siapakah individu yang dimaksudkan itu. Namun dipercayai dia merujuk kepada bekas pengurusi PNB, Abdul Wahid Omar, yang kini merupakan pengurusi bukan eksekutif Bursa Malaysia. Jadi Malaysia kini sedang berusaha untuk mendapatkan komen daripada Wahid. Itu dia. Jadi kalau kita lihat skandal ini bermula pada Mac 2018 apabila PNB dan Khazanah Nasional secara bersama melabur sebanyak 47 juta dalam Fashion Village. Bagaimanapun pada Oktober tahun ini, kedua-dua firma tersebut didedahkan melupuskan pegangan dalam syarikat itu pada 2023 dengan nilai saham merosot kepada 3.1 juta ringgit. Dan terkini, pengasas Fashion Village, Vivi Yusof dan suaminya, Fazaruddin Shah Anwar, didakwa atas tuduhan pecah amanah. Nilainya didakwa menyeleweng sebanyak RM8 juta ringgit daripada Khazanah dan PNB dengan memindahkan wang tersebut ke syarikat lain milik mereka tanpa kelulusan lembaga pengarah. Jadi itu saya sudah bagi tahu dan inform sebentar tadi bahwa sekarang ini dan hari ini mereka telah didakwa, walaupun ya mereka tidak mengaku bersalah dan minta untuk dibicarakan. Nah, kita tahu sahabat semua apa tujuan dan fungsinya apabila uang ringgit yang begitu besar nilainya ditransfer kepada akaun-akaun syarikat-syarikat mereka sendiri. Ini mengejutkan. Apa tujuannya? Ini yang harus dibongkar dan rakyat juga harus tahu mengapa perkara ini boleh berlaku. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Number Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.